Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini. Semoga semua anak-anak sihat walafiat dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sempena cuti PKP ini, kita jumpa lagi dalam kelas online kita dengan tajuk Solat Musafir. Siapa pernah dengar solat musafir? Okey, hari ini Ustazah akan terangkan tentang solat musafir. Pertama sekali kita tengok pada maksudnya. Solat yang dikerjakan semasa kita sedang bermusafir atau menempuh perjalanan jauh yang lebih daripada 2 marhalah bersamaan 80 km. Okey. Solat musafir boleh dilakukan apabila kita melakukan perjalanan yang melebihi 2 marhalah ataupun 80 km. Kalau kurang daripada jarak tersebut, kita tidak dibenarkan untuk melakukan solat musafir. Okey, seterusnya. Apakah kelebihan solat musafir yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya? Yang pertama, Allah tidak memberatkan hamba-hambanya dengan ibadat yang panjang. Yang kedua, Allah memberi kesempatan untuk hamba-hambanya tetap beribadat kepada Allah dan mengingatinya. Yang ketiga, memudahkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, memberi kelonggaran kepada musafir. Okay, kita tengok kelebihan-kelebihan ini adalah untuk meringankan bebanan kita sebagai hamba-hambanya. Okay. Hukum untuk solat musafir adalah hukumnya harus untuk kita melakukan solat musafir. Dalam keadaan musafir kita ada dua pilihan lah. Sama ada nak kerjakan solat secara biasa, sempurna, ataupun kita pilih solat musafir. Ada rukhsah yang Allah sediakan untuk kita sebagai hambanya. Okey, yang ketiga, kita tengok apakah nama-nama solat yang ada dalam solat musafir. Yang pertama dikenali dengan solat qasar. Solat qasar maksudnya pendek atau memendekkan. Dengan kata lain, solat qasar ialah solat 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Solat qasar ni boleh dilakukan bagi solat yang ada 4 rakaat sahaja. Contohnya zuhur, asar dan isyak. Kita pendekkan daripada 4 menjadi 2 rakaat. Hukumnya pula harus bagi orang-orang yang sedang bermusafir. Okay. Seterusnya, apakah syarat-syarat solat qasar yang dibenarkan? Okey, kita tengok senarai yang diberikan. Yang pertama, untuk melakukan solat qasar, solat itu mestilah yang 4 rakaat. Yang kedua, perjalanan sekurang-kurangnya 2 marhalah ataupun 80 km. Yang ketiga, tujuan perjalanan yang dilakukan tu ialah perjalanan tujuan yang baik. Tujuan perjalanan yang baik. Tidak ke arah maksiat, tidak ke arah menghuru-harakan keadaan. Yang keempat, niat solat qasar tu mestilah dilakukan dalam takbiratul ihram. Yang kelima, solat yang kita nak qasarkan itu mestilah solat tunai, bukan solat qada. Yang keenam,
Solat qasar mestilah dilakukan dalam waktunya. Solat dalam waktunya. Contohnya kita nak solat zuhur, mestilah dilakukan dalam waktu zuhur. Nak solat asar, mesti dilakukan dalam waktu asar. Begitulah seterusnya. Kalau solat isyak pun sama, dilakukan dalam waktu solat isyak. Okey, seterusnya. Solat yang kedua. Namanya ialah solat jamak. Selepas solat qasar, Allah sediakan solat yang kedua. Namanya solat jamak. Solat jamak ni maksudnya kumpul atau himpun. Solat jamak ialah kumpul atau himpun. Okey. Solat jamak terbahagi kepada dua. Yang pertama, solat jamak takdim. Solat ini dilakukan dua solat yang dihimpunkan dan dikerjakan dalam waktu solat yang pertama. Contohnya kita nak solat zuhur dan asar. Kita himpunkan solat zuhur dan asar tu dan dilakukan dalam waktu yang pertama, iaitu dalam waktu zuhur. Ataupun dengan kata lain, diawalkan solat zuhur dan asar tapi dikerjakan dalam waktu zuhur. Kumpulkan solat zuhur dan asar dan dikerjakan dalam waktu yang pertama, iaitu waktu zuhur. Manakala jamak yang kedua ialah jamak takhir. Jamak takhir ialah dua solat yang dihimpunkan atau dikumpulkan dikerjakan dalam waktu solat yang kedua. Contohnya, solat zuhur dan asar. Dikumpulkan dan dikerjakan solat tersebut di dalam waktu yang kedua, iaitu dalam waktu asar. Ataupun solat maghrib dan isyak kumpul dilakukan dalam waktu yang kedua, iaitu waktu isyak. Solat itu dilewatkan pada waktu yang kedua. Ya, itu dinamakan jamak takhir. Okey, kita kena pastikan semasa kita nak melakukan solat, betul-betul waktu solat yang kita nak. Kalau kita nak jamak takhir, dalam waktu yang pertama tu kita telah berniat untuk melakukan solat tu secara jamak takhir. Ataupun sebaliknya, dalam solat nak jamak takdim, masuk waktu kita niat, kita nak melakukan solat secara jamak takdim. Asar ke dalam waktu zuhur ataupun zuhur ke dalam waktu asar. Okey, seterusnya syarat-syarat jamak takdim. Jamak takdim ni maksudnya yang pertama, dilakukan di dalam waktu yang pertama. Syarat-syarat jamak takdim yang pertama, lakukan solat yang pertama dahulu. Kalau zuhur dan asar, kita solat zuhur dahulu, selesai, lepas tu bangun, terus lakukan solat yang kedua, iaitu asar. Ataupun maghrib dengan isyak, solat maghrib dahulu, kemudian sambung dengan solat isyak. Sebab dia solat jamak takdim, kena dahulukan waktu yang pertama. Yang kedua, berniat jamak tu semasa solat yang pertama sebelum memberi salam. Kalau kita nak lakukan jamak takdim sebelum beri salam pada solat yang pertama, kita berniat untuk melakukan jamak takdim. Yang ketiga, solat dilakukan secara berturut-turut. Solat yang kita nak kerjakan tu, zuhur dan asar tu secara berturut-turut, tidak boleh diselangi dengan percakapan ataupun perbualan
Makan, minum tak boleh. Yang keempat dilakukan dalam perjalanan. Kena lakukan solat-solat jamak takdim ni di dalam tempoh perjalanan. Tak boleh dilakukan setelah sampai ataupun sebelum memulakan perjalanan. Okey. Contoh lafaz niat jamak takdim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'u takdim lillahi ta'ala. Ataupun kita nak solat asar. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin jam'u takdim lillahi ta'ala. Zuhur dilakukan dalam waktu zuhur. Manakala asar kita lakukan di dalam waktu zuhur. Itu dinamakan solat jamak takdim. Ataupun maghrib dan isyak. Kita nak melakukan solat jamak takdim maghrib dan isyak. Kita nak lakukan solat isyak tu di dalam waktu maghrib. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin jam'u takdim lillahi ta'ala. Okey, seterusnya kita tengok jamak takhir. Jamak takhir ada dua syarat yang diberikan. Yang pertama, berniat dalam hati. Kita kena niat jamak takdim tu, jamak takhir tu dalam solat yang pertama. Contohnya kalau kita nak solat zuhur dan asar, kita niat dalam solat asar tu, dalam solat yang kita niat, kalau kita solat jamak takhir, solat yang kita kena dahulukan ialah solat asar ataupun solat isyak. Sebab dalam solat yang pertama. Kemudian solat yang kedua tu yang kita panggil takhir tu, contohnya solat zuhur kita lakukan dalam waktu asar. Niat kita nak lakukan solat tu niat dalam waktu solat yang pertama. Yang kedua, berkekalan perjalanan hingga selesai solat yang kedua. Kita selesai solat yang kedua, perjalanan kita pun tamat. Ataupun kita lakukan solat di dalam tempoh perjalanan sebelum sampai kepada destinasi. Okey, contoh lafaz niat solat jamak takhir. Contohnya solat maghrib dan isyak. Kita akan lakukan solat isyak dahulu. Lafaz dia usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin jam'at takhir lillahi ta'ala. Ataupun kita tak nak guna solat maghrib dan isyak, kita nak zuhur dan asar. Okey. Kita niat solat zuhur tu dalam kita tengah solat asar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jama'at takhir lillahi ta'ala. Itu dinamakan solat pada waktu yang kedua. Kita solat takhir zuhur dalam waktu asar. Kalau takdim, asar dalam waktu zuhur. Itu perbezaannya. Okey. Seterusnya, ada satu lagi solat yang diberikan kepada orang-orang yang dalam musafir, yang dikenali dengan solat qasar dan jamak. Maksudnya, solat qasar tu pendek dan jamak tu himpun. Maksudnya pendek dan himpunkan, himpun dan pendekkan dalam satu masa serentak. Qasar pendek, jamak tu himpun. Himpun dan pendekkan dalam satu masa serentak. Dalam sekali aja solat. Tapi ada dua jenis, qasar dan jamak. Tidak semua solat boleh dikasarkan.
Tidak semua solat boleh dikasarkan kecuali solat-solat tertentu. Ada 3 waktu solat yang boleh dikosar dan dijamakkan. Kosar dan jamak iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. Dia boleh dipendekkan daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya kosar dan himpun. Himpun tu contohnya waktu Zuhur dan Asar dilakukan dalam satu waktu. Okey. Manakala solat Maghrib dan Isyak tu, dia Maghrib tak boleh dikosarkan. Sebab apa? Sebab dia 3 rakaat. Dia hanya boleh jamak. Maghrib dengan Isyak boleh jamak, tapi Maghrib tak boleh dikosarkan. Maghrib tetap dilakukan dengan 3 rakaat. Nak solat Maghrib, lafaz niatnya usolli fardal maghribi jam'u takdim lillahi ta'ala ataupun jam'u ta'khir lillahi ta'ala. Dia tetap 3 rakaat, dia tak boleh dikasarkan. Okey. Kesimpulan daripada tajuk ini, Ustazah simpulkan ada 5 jenis solat ketika musafir. Yang pertama, solat qasar. Yang kedua, solat jamak takdim. Yang ketiga, solat jamak takhir. Yang keempat, solat qasar dan jamak takdim. Yang kelima, solat qasar dan jamak takhir. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah terangkan dapat difahami, dapat dikenal pasti cara dan juga pelaksanaan dia. Okey. Selepas ni Ustazah ada sertakan beberapa soalan untuk dijawab dan diselesaikan. Sebelum Ustazah mengakhiri video ni, PDP ni, Ustazah mengharapkan semua anak-anak cuba jawab soalan yang diberikan. Kalau tak dapat, sila rujuk pada buku teks ataupun boleh tanya pada guru subjek. Okey. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.